Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tajuk penakulan matematik. Okey, tajuk ini soalannya lebih kurang seperti ini. Format SPM. Jadi soalan A, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. 8 kuasa 3 sama dengan 512 dan 8 kuasa 1/3 sama dengan 1/2. Okey. Kita nak tentukan pernyataan yang digabungkan ini. Iaitu ada dua pernyataan, iaitu yang pertama, ini merupakan satu pernyataan, iaitu 8 kuasa 3 sama dengan 512. Ini satu pernyataan. 8 kuasa 1/3 sama dengan 1/2 pun satu pernyataan. Okay. Adakah 8 kuasa 3 sama dengan 512? Adakah 8 kuasa 1/3 sama dengan 1/2? Dua pernyataan ini kita kenal pasti sama ada ia benar atau palsu. Okey. Pernyataan ini benar. Kamu boleh cek dengan kalkulator. 8 kuasa 3 sama dengan 512. Dan 8 kuasa 1/3 pula tidak sama dengan 1/2. Jawapannya yang sepatutnya ialah 8 kuasa 1/3 ialah sama dengan 2. Yang ini 1/2, jadi palsu. Ini pernyataan benar, ini pernyataan palsu. Okey. Dua pernyataan ini digabung dengan perkataan dan. Jadi, kalau satu benar dan satu lagi palsu, maka pernyataan ini adalah pernyataan palsu. Baik. Benar dan palsu. Maka pernyataan ini keseluruhannya menjadi palsu. Ia akan menjadi benar sekiranya perkataan yang digunakan ini dan ini diganti dengan atau. Kalau benar atau satu lagi palsu, maka kita boleh jadikannya benar. Baik, contohnya seperti ini. Kita gabungkan dua pernyataan menggunakan atau. Okey. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Ini pernyataan ini 2 kuasa 3 bermaksud 2 darab 2 darab 2. Kalau kamu tekan kalkulator, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Ini pernyataan benar. Manakala satu pernyataan lagi ialah 3 kuasa 2 sama dengan 6. 3 kuasa 2 sama dengan 6 adalah pernyataan palsu sebab 3 kuasa 2 sama dengan 9. Iaitu 3 kuasa 2 bermaksud 3 darab 3. Ataupun kamu cek dengan kalkulator, 3 kuasa 2 sama dengan 9. 3 kuasa 2 sama dengan 6 adalah pernyataan palsu. Baik. Oleh kerana menggunakan perkataan atau, jadi pernyataan benar digabung dengan satu lagi pernyataan palsu menggunakan perkataan atau. Maka keseluruhan pernyataan ini adalah pernyataan benar. Maka pernyataan ini adalah pernyataan benar. Atau bermaksud sama ada salah satu benar. Kalau satu palsu, satu lagi benar, maka dia tetap benar. Atau bermaksud asalkan satu daripada pernyataan itu benar, maka dia jadi benar. Okey. Melainkan kalau dia guna dan,
mesti kedua-dua mesti benar dan benar, benar dan benar. Kalau digunakan perkataan dan, benar dan benar baru boleh menjadi benar. Kalau satu benar, satu palsu, menggunakan perkataan dan, dia jadi palsu. Okey. Jadi menggunakan perkataan atau, maka pernyataan ini salah satu ada yang benar. Maka dia akan jadi benar sebab menggunakan perkataan atau. Jadi untuk soalan ini memadai bahagian jawapan kita tulis untuk jawapan A. Kita tulis perkataan palsu. Okey, jawapan dia palsu. Baik. Kita tengok soalan B. Tulis dua implikasi berdasarkan ayat berikut. Okey. Ayat yang diberikan merupakan satu pernyataan yang menggunakan jika dan hanya jika. Okey, jika dan hanya jika. Okey. Ayatnya ataupun pernyataannya, punca kuasa 3y sama dengan 3 jika dan hanya jika y sama dengan 27. Okey. Untuk soalan B ni, kita tidak perlu menentukan kebenaran dan kebenaran atau benar atau palsu pernyataan ini. Sebab pernyataan yang diberikan itu memang pernyataan yang benar. Jadi, kita cuma tukarkan satu ayat ini, pecah kepada dua, menjadi dua implikasi. Okey. Ayat ini, punca kuasa 3y sama dengan 3 jika dan hanya jika y sama dengan 27. Baik. Kita nak tulis dua implikasi. Kedua-dua implikasi ini, implikasi yang pertama menggunakan jika dan maka. Begitu juga dengan implikasi yang kedua, jika dan maka. Jadi, caranya seperti ini. Jika kamu jumpa soalan seperti ini, menggunakan perkataan jika dan hanya jika, maka dia ada dua implikasi. Implikasi pertama dan implikasi kedua. Okey. Setiap implikasi menggunakan jika dan maka. Baik. Kita cuma menggantikan jika dan hanya jika ini dengan dimulakan pernyataan ini dengan ayat seperti ini. Jika ini, jika punca kuasa 3y sama dengan 3, maka y sama dengan 27. Y sama dengan 27. Okey. Jika punca kuasa 3y sama dengan 3, ini ya, letak sini. Kemudian yang ni letak di sini. Jika ini, maka ini. Implikasi yang kedua pula, cuma kita tukar kedudukan. Yang ini kita tulis di sini, yang ini tulis di sini. Okey. Baik, perhatikan. Kita cuma tukar kedudukan pernyataan ini. Y sama dengan 27 dengan punca kuasa 3y sama dengan 3. Okey, tengok, kita tukar saja kedudukan. Kalau yang ini sebagai implikasi pertama, ini sebagai implikasi kedua. Boleh tak kalau kita dahulukan implikasi satu seperti implikasi dua ini? Boleh. Jika y sama dengan 27, maka punca kuasa 3y sama dengan 3 sebagai implikasi satu. Begitu juga implikasi dua sebaliknya. Boleh. Okey, kedua-duanya betul. Mula dengan ini dulu,
Kemudian ini betul. Jadi maknanya di sini antekejadian dan akibat dia adalah sama. Baik, apa dia antekejadian? Baik, dalam satu pernyataan yang menggunakan jika dan maka, okey. Perhatikan ayat yang di bawah sekali, pernyataan yang di bawah sekali. Jika punca kuasa 3y sama dengan 3, maka y sama dengan 27. Kalau kita tulis jika y sama dengan 27, maka punca kuasa 3y sama dengan 3. Kedua-duanya betul walaupun diterbalikkan. Jadi, pernyataan seperti inilah yang kita boleh tulis dengan menggunakan jika dan hanya jika. Sebab kedudukan yang ini boleh ditukar. Kedudukan, walaupun kedudukan bertukar, tetap menjadi pernyataan yang benar. Okey, yang dikatakan antekejadian ialah kalau dimulakan dengan punca kuasa 3y sama dengan 3, maka ini antekejadian dia. Maka y sama dengan 27 adalah akibatnya. Atau kalau kita mulakan dengan jika y sama dengan 27, maka punca kuasa 3 y sama dengan 3, maka yang ini menjadi antekejadian. Dan punca kuasa 3y sama 3 menjadi akibat. Okey? Baik. Jadi antekejadian dan akibat boleh bertukarlah. Yang ini boleh jadi antekejadian, yang ini pun boleh jadi antekejadian, ataupun kita tukar, dia boleh jadi akibat. Kalau yang ini sudah menjadi antekejadian, maka yang ini menjadi akibat. Okey? Ada pernyataan kita tak boleh tukar kedudukan. Kalau kedudukan asal dia di sini, kemudian jika ini, maka yang ini, pernyataan ini mula-mulanya benar, ada yang kita tak boleh tukar. Kalau ditukar, antekejadian menjadi akibat, akibat menjadi antekejadian, pernyataan itu bertukar menjadi palsu. Tapi yang ni boleh bertukar. Dia tetap benar. Yang palsu, contohnya seperti, contoh mudah, jika hari hujan, maka Ahmad tidak pergi memancing. Pernyataan itu benar. Jika hari hujan, maka Ahmad tidak pergi memancing. Tapi kalau kita tukar, antekejadian menjadi akibat, akibat menjadi antekejadian. Okey. Pernyataan asal dia, jika hari hujan, maka Ahmad tidak pergi memancing. Kalau kita tukar, jika Ahmad tidak pergi memancing, maka hari hujan. Jadi dia menjadi pernyataan palsu. Jadi seolah-olah Ahmad ini ajaib. Jika Ahmad tidak pergi memancing, maka hari hujan. Ahmad ni ada magic lah. Jadi ini tak logik. Baik, inilah jawapan untuk soalan A dan B. Soalan B, implikasi 1 dan implikasi 2. Baik, kita tengok soalan C. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Baik. Ini adalah hujah. Dalam hujah ini diberi premis 1 merupakan satu pernyataan. Begitu juga dengan premis 2. Dan begitu juga dengan kesimpulan. Ketiga-tiga ada kaitan. Baik. Jika
diberi pernyataan dalam premis 1. Kemudian untuk soalan ini premis 2 yang dikosongkan. Jadi kita lihat kesimpulan. Kita kaji kesimpulan. Sama ada kesimpulan itu pernyataan yang diberi terdapat di dalam premis 1 ataupun menyokong atau tidak menyokong premis 1. Kita perhatikan, jika P persilangan Q sama dengan P, maka P subset Q. Maksudnya, jika kita dapati P persilangan Q ini menghasilkan P, maka P adalah subset Q. Ataupun P menjadi subset Q. Kalau kita dapati P persilangan Q sama dengan P. Adakah kita dapati P subset kepada Q? Kita tengok kesimpulan yang diberikan. Okey. Kesimpulan yang diberikan di situ, didapati P persilangan Q tidak sama dengan P. Jadi, apa premis 2? Adakah P subset kepada Q atau P bukan subset kepada Q? Kita tengok, ni ada kaitan. Premis 1, pernyataannya mengatakan, jika P persilangan Q sama dengan P, maka P subset kepada Q. Kesimpulan didapati P persilangan Q tidak sama dengan P. Maka jawapan untuk premis 2 sepatutnya P bukan subset kepada Q. Kerana P persilangan Q tidak sama dengan P. Okay. Kalau P persilangan Q sama dengan P, barulah premis 2 P subset kepada Q. Sekarang ni P persilangan Q tidak sama dengan P dalam kesimpulan. Okey. Maksudnya kesimpulan ini boleh menjadi premis 2, begitu juga premis 2 boleh menjadi kesimpulan. Maksudnya kalau P persilangan Q bukan P persilangan Q tidak sama dengan P ini ditulis di dalam premis 2, maka kesimpulan akan mengambil P bukan subset kepada Q. Boleh bertukar. Baik. Ini merupakan contoh mudah ayat biasa yang kita nak gunakan untuk mudah faham tentang hujah. P1 ni premis 1, P2 premis 2, dan K kesimpulan. Baik. Jika pernyataan diberi seperti ini, jika Ali berumur 17 tahun, maka Ali dalam tingkatan 5. Okey. Premis kedua, Ali dalam tingkatan 5. Jadi kesimpulannya, Ali berumur 17 tahun. Macam tu. Tapi jika sebaliknya, diberi pernyataan yang sama tetapi didapati premis 2. Okey, kita baca pernyataan pertama. Premis pertama. Premis 1. Jika Ali berumur 17 tahun, maka Ali dalam tingkatan 5. Ali tidak berumur 17 tahun. Jadi kesimpulan, Ali bukan dalam tingkatan 5. Macam tu. Baik, begitulah juga dengan jawapan bagi soalan tadilah. Ini. Jika P persilangan Q sama dengan P, maka P subset kepada Q. Kesimpulan P persilangan Q tidak sama dengan P. Maka premis 2, P bukan subset kepada Q. Okay. Jadi jawapannya memadai, kita tulis jawapan untuk premis 2, P bukan subset kepada Q. P bukan subset kepada Q sebab
didapati kesimpulan P persilangan Q tidak sama dengan P. Baik. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat.